Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama berada di rumah Allah. InsyaAllah lepas ini kita akan mendengar ceramah sebenar awal Muharram bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Sabri bin Ilyas. Beliau ni sahabat lama saya lah daripada sekolah dulu. Sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau ni antara pelajar cemerlang di zaman sekolah, daripada sekolah rendah, UPSR ke PMR ke SPM ke, dia memang skor. Dia ni kalau dulu lepas SPM nak jadi doktor pun tak ada masalah, boleh. Syarat lain apa cukup, nak jadi engineer pun boleh. Tapi dia memilih untuk mendalami melanjutkan dalam pengajian agama. Beliau ambil star, dapat mumtaz cemerlang lah, masuk di kemudian menyambung pelajaran ke Universiti Melaya, Fakulti Akidah Pemikiran, Akidah Falsafah UM nya, Akidah dan Pemikiran Islam, Fakulti UM. Kemudian tamat ijazah sebagai pelajar Best Student Academy, bukan Best Student Fakulti saja, Academy, dan ditawarkan untuk menyambung pengajian peringkat PhD di Universiti Melaya juga. Terus lompat fast track degree to PhD. Habis PhD, beliau memilih untuk menubuhkan pondok sendirilah di Damansara yang diberi nama Baitus Sa'adah. Jadi alhamdulillah pada hari kita bertuahlah dapat bertemu dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama mendengar ceramah yang bertajuk hijrah dari sudut akidah, roh, jiwa dan akhlak, insyaAllah. Jadi uang saya yang bincang tajuk, tak ingat. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, yang saya kasih al-fadil Ustaz Khairul Ashraf bin Abdul Wahab, sahabat baik saya ketika di Mahad dulu, Masya Allah. Gembira dapat melihat wajah beliau, Masya Allah, dah sekian lama tak bertemu. Macam-macam bila tengok muka beliau, Masya Allah, terimbau semua kenangan memori lalu ketika di Mahad dulu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur beliau dan keberkatan dan dipermudahkan usaha beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa juga pada barisan HJK datang kuasa masjid ini dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu di dalam satu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Telah warid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indahu kama qala. Kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang mafhumnya, tidaklah sesuatu kaum itu berhimpun di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Yang membaca mereka itu akan Al-Quranul Karim dan mempelajari akan mereka itu akan isi kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka itu ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan dihujani ke atas mereka itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi mereka itu oleh golongan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan setiap di kalangan mereka-mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak cari ketenangan, maka ketenangan itu ada dalam majlis yang seumpama kita adakan pada malam ini. Nakkan ilmu, maka ilmu ada dalam majlis yang kita adakan seumpama ini, tuan-tuan. Nakkan redha Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala ada dalam majlis yang kita adakan pada malam ini. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu jangan lupa untuk kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis pada malam ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga jangan lupa untuk kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Berbicara tentang satu sosok tubuh yang begitu hebat, afdalul makhluqati 'ala al-itlaq, seafdal makhluk secara mutlak, iaitulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup sekalian para nabi itu denganku, yang dengan maksud tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku dia adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahawa orang ini adalah orang yang menyimpang daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga barang siapa yang mengharuskan
adanya Nabi yang baru diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini juga tuan-tuan terkeluar daripada Islam, wal a'yadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang pada ketika itu tuan-tuan berada pada period jahiliyah yang kedua. Bagi mereka manusia-manusia yang ada pada ketika itu tuan-tuan berada pada fasa jahiliyah yang kedua. Jahiliyah yang pertama adalah period jangka masa di antara Nabi Allah Idris alaihi salam dan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Syith dan Nabi Idris, kesemuanya beragama Islam dan kesemuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada orang-orang kafir walau seorang pun tuan-tuan pada zaman tiga orang Nabi tersebut. Bahkan kata ulama, kekufuran itu hanya mula-mula berlaku setelah wafatnya Nabi Allah Adam alaihi salam lebih kurang 1000 tahun, atau setelah wafatnya Sayyidina Idris alaihi salam setelah 600 tahun, maka berlakulah kekufuran di atas muka bumi ini tuan-tuan. Dan kemudian kekufuran itu tersebar di kalangan masyarakat manusia ketika itu. Dan Nabi yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangka masa di antara wafatnya Nabi Allah Idris alaihi salam sehinggalah diutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada manusia pada ketika itu, period itu tuan-tuan, jangka masa itu dinamakan sebagai jahiliyatul ula, yaitu jahiliyah yang pertama. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dan rasul bersilih ganti tuan-tuan, senantiasa bersambung sehinggalah pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Allah Isa alaihi salam membawa agama Islam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pada ketika itu merancang untuk nak membunuh Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit yang kedua. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam masih lagi hidup sehingga sekarang tuan-tuan, akan tetapi baginda tidak berada di atas muka bumi. Baginda berada di langit yang kedua tuan-tuan, hidup sihat walafiat mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam itu tuan-tuan makin lama makin pupus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sehingga manusia kembali melakukan kekufuran, kesyirikan, kesesatan, kezaliman. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangka masa di antara diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit yang kedua itu, sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu dinamakan sebagai al-jahiliyatus tsaniyah, yaitu jahiliyah yang kedua. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu kepada golongan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, untuk menyeru mereka tuan-tuan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misi yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tuan-tuan, perjuangan baginda adalah nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran, kesyirikan kepada cahaya iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diturunkan wahyu kepada baginda ketika baginda sempurna umur 40 tahun, bertempat di Gua Hira. Di situ tuan-tuan turunnya wahyu pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 5 ayat daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila diturunkan wahyu kenabian kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di Gua Hira, maka bermulalah tuan-tuan siri dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini, mengajak manusia, menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 3 tahun yang pertama setelah diturunkan wahyu kenabian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah secara sirriyah, yakni secara rahsia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, yakni pergerakan baginda sallallahu alaihi wasallam dari rumah ke rumah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika itu mereka berhimpun. Bila dah ada kerak tuan-tuan, mereka berhimpun di sebuah rumah Al-Arqam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah baginda sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para sahabat dalam jumlah yang sedikit dan menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Mereka datang tuan-tuan, berhimpun di tempat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bila dah selesai majlis, mereka keluar daripada majlis tersebut untuk kembali semua ke rumah mereka secara seorang-seorang, keluar seorang-seorang supaya pergerakan mereka tidak dapat dihidu oleh orang-orang kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kanak-kanak yang pertama yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu umurnya 8 tahun. Kemudian wanita yang pertama yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, yang merupakan istri kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lelaki yang pertama yang memeluk Islam, yang menyahut dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau merupakan sahabat yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian setelah itu orang-orang penduduk Mekah tuan-tuan makin ramai yang memeluk agama Islam. Dan tuan-tuan akhirnya tuan-tuan setelah 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melancarkan dakwah secara terang-terangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kemudiannya menghimpunkan, Rasulullah mulakan dakwah terang-terangan itu tuan-tuan dengan cara baginda target kaum kerabat baginda yang terdekat terlebih dahulu. Baginda panggil mereka, kaum kerabat yang terdekat, kemudian dibuatkan majlis makan-makan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mana dibuat majlis makan-makan, disampaikan dakwah kepada mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, kemudian memeluk agama Islam dan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apabila dilakukan sedemikian tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang mengikut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ada juga di kalangan mereka yang menolak mentah-mentah dakwah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah berputus asa. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam terus pandang ke depan tuan-tuan, istiqamah dalam melakukan dakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin lama makin hebat gerakan dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan tuan-tuan, dalam masa yang sama orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, mereka makin lama makin tak senang duduk dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada kemajuan yang begitu hebat, kepesatan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya tuan-tuan mereka sentiasa merancang dan merancang untuk menyekat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu tuan-tuan, dalam setahun ada beberapa musim di mana manusia akan berhimpun dari luar kota Mekah, akan berhimpun di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kononnya nak buat haji. Mereka datang kononnya nak buat haji tuan-tuan, mereka berhimpun ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, tetapi keadaan mereka ketika itu sangat-sangat keji, sangat-sangat teruk. Pada permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, keadaan penduduk Mekah pada ketika itu sangat-sangat teruk. Mereka sampai ke tahap kekufuran yang sangat teruk, kesyirikan, kesesatan, kezaliman, dan sampai kepada tahap kebodohan yang mencengangkan. Di mana tuan-tuan nak tengok bodoh ke tak bodohnya mereka ini tuan-tuan, sehingga ada di kalangan mereka yang buat patung-patung berhala mereka dengan menggunakan tamar. Kemudian tuan-tuan, bila mereka lapar, mereka makan tamar tersebut. Padahal patung tu diperbuat dari tamar. Tamar yang mereka makan itu adalah tamar yang digunakan oleh mereka untuk buat patung tersebut. Jadi seolah mereka makan Tuhan sembahan mereka sendiri. Subhanallahil-azim. Kemudian keluarkan tamar itu dalam bentuk tai yang busuk. La haula wala quwwata illa billah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu budaya bagi golongan musyrikin Mekah ni, mereka kalau mereka dikurniakan anak perempuan, itu ada satu aib yang sangat besar bagi mereka. Dan mereka cukup terganggu, sangat-sangat terganggu dengan anugerah anak perempuan dalam family mereka. Subhanallahil-azim. Maka telah menjadi satu adat, satu budaya bagi mereka tuan-tuan, kalau dapat anak perempuan, maka mereka akan membunuh anak tersebut dengan cara menanam anak tersebut hidup-hidup. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kelihatan dia tersenyum. Dia tersenyum seorang-seorang. Kemudian ada masa yang lain dia menangis. Lalu ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Tuan, kenapa Tuan kami lihat tiba-tiba senyum seorang-seorang, kemudian tiba-tiba menangis pula?" Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku tersenyum mengenangkan pengalamanku melihat sebahagian di kalangan orang-orang musyrikin Mekah, di mana mereka buat patung mereka daripada tamar. Kemudian bila mereka lapar, mereka makan tamar yang dia dah gunakan tadi untuk nak buat patung tadi. Maka ini adalah satu kebodohan yang jelas. Kemudian bila aku menangis pula sebab apa? Sebab aku dahulu pernah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala anak perempuan. Maka seperti mana orang-orang jahiliah yang lain terganggu dengan anugerah anak perempuan tersebut, maka aku juga merasakan benda yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Umar, apabila anakku dah besar sedikit, aku pun bawa anak perempuan tersebut ke padang pasir. Lalu aku meletakkan anak tersebut di sebelahku dan mengorek lubang. Ketika mana aku mengorek lubang tersebut, anak aku tu masih lagi bermanja-manja denganku, naik ke atas belakang badanku, kemudian pegang janggut dan jambangku. Sedangkan dia tak tahu sebentar lagi dia akan dibunuh akan ditanam hidup-hidup. Kemudian bila sampai satu takat kedalaman yang aku kehendaki, maka tanpa belas kasihan aku menolak anak perempuanku tersebut ke dalam lubang itu, dan aku kambus lubang tersebut. Kambus anak tadi hidup-hidup. Dan kata Sayyidina Umar, ini adalah satu perkara yang mendatangkan penyesalan yang begitu besar dalam hidupku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebodohan yang nyata juga yang dilakukan oleh orang-orang
musyrikin Mekah pada ketika itu, tuan-tuan, di mana mereka melakukan tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan telanjang bogel, bercampur laki-laki dan perempuan, tanpa rasa malu langsung. Karena apa, tuan-tuan? Kata ulama, kerana mereka ni terpedaya dengan bisikan syaitan, yang mana syaitan berbisik kepada mereka, bagaimana kamu nak melakukan tawaf di sekeliling Kaabah dengan menggunakan baju yang mana baju tersebut kamu gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Maka ini satu perbuatan yang keji. Maka hendaklah kalian menanggalkan baju dan pakaian kalian dan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang bogel sebagai satu bentuk penyerahan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan mereka buat, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Maka apabila datang Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ke semua amalan-amalan khurafat, kezaliman yang berlaku di kalangan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, tuan-tuan, makin lama makin tersekat, makin lama makin terpadam. Maka, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin Mekah ni, tuan-tuan, bila melihat keadaan dakwah baginda makin maju, mereka datang kepada Abu Talib. Mereka kata, wahai Abu Talib. Abu Talib merupakan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Abu Talib, anak saudara kamu Muhammad, dia telah mengeji agama kita. Dia telah menghina datuk nenek moyang kita, mengatakan datuk nenek moyang kita semuanya sesat, semuanya akan ke neraka. Maka kata mereka, hendaklah kau berikan nasihat kepada anak saudaramu tersebut, sama ada dia berhentikan urusan dakwahnya atau kamu jangan sekali-kali mempertahankan dia. Karena, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa masa dakwah Rasulullah tetap diteruskan macam biasa. Kemudian mereka datang lagi kepada Abu Talib. Mereka kata, wahai Abu Talib, anak saudaramu Muhammad, kami lihat masih lagi belum memberhentikan gerakan dakwah yang dilakukan, mengeji agama kita, kemudian mengeji datuk nenek moyang kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka sama ada dia berhentikan urusannya tersebut, dan kamu jangan sekali-kali mempertahankan dia, atau kami akan perang kamu dan dia sekali. Maknanya, tuan-tuan, golongan musyrikin Mekah pada ketika itu memberikan kata dua kepada Abu Talib. Sama ada Abu Talib memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW supaya berhentikan gerakan dakwahnya, ataupun golongan musyrikin Mekah akan memerangi Abu Talib dan Nabi Muhammad SAW. Tentu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku semikian, tuan-tuan, apabila Abu Talib melihat bagaimana golongan musyrikin Mekah ni sangat-sangat marah dengan apa yang berlaku pada ketika itu, lalu Abu Talib, tuan-tuan, bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Talib tahu bahawasanya cadangan beliau kepada Rasulullah SAW supaya perlahankan urusan gerakan dakwah yang dilakukan itu tidak akan diterima oleh Nabi Muhammad. Tapi dia cuba juga, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan tawaran juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa tawarannya, tuan-tuan? Wahai Muhammad, seandainya engkau inginkan harta, maka kami akan himpunkan ke semua harta kami dan kami akan berikan kepada kamu, sehingga menjadikan kamu adalah orang yang paling kaya di kalangan kami. Dan kalau engkau inginkan wanita yang cantik, yang jelita, nescaya kami akan nikahkan kamu dengan anak-anak kami, anak perempuan kami yang paling jelita di kalangan mereka. Dan kalau kamu mahukan pangkat,
nescaya kami akan jadikan kamu ketua bagi kami semua, dan kami tidak akan membuat apa-apa keputusan melainkan setelah mendapat approval ataupun mendapatkan sokongan daripada kamu, persetujuan daripada kamu. Tapi dengan satu syarat, tinggalkan dakwah yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat tuan-tuan bagaimana pandangan orang-orang kafir. Pandangan orang-orang kafir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah baginda ni tuan-tuan melakukan dakwah bukan kerana Allah, tetapi kerana pangkat, wanita dan harta. Lihat tawaran yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghidangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta, pangkat dan wanita. Mereka melihat gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan satu usaha yang ikhlas, yang tulus daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tetapi kononnya bagi mereka melihat urusan dakwah Rasulullah itu tuan-tuan adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Walhal baginda tidak begitu. Sebab itulah tuan-tuan, apabila Nabi Muhammad SAW mendengar tawaran yang diberikan oleh musyrikin Makkah kepada baginda menerusi Abu Talib, maka kata Rasul SAW, "Wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah aw kama qala." Kata Rasul SAW, demi Allah wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku untuk aku tinggalkan urusan dakwah ini, tidak akan sekali-kali aku lakukan. Sama ada Allah Ta'ala menzahirkan kemenangan bagi agama ini, ataupun aku meninggal dunia sebelum datangnya kemenangan tersebut. Subhanallahil-azim. Lihat tuan-tuan bagaimana ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan baginda sallallahu alaihi wasallam menzahirkan bahawa dakwah baginda itu dilakukan bukan kerana diri beliau, akan tetapi semata-mata menjunjung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada kita semua tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berlaku sedemikian tuan-tuan, tawaran yang diberikan kepada baginda SAW itu ditolak mentah-mentah, dan mereka pula tuan-tuan dah macam-macam perkara yang mereka lakukan untuk menyekat dakwah Rasulullah, tapi tetap gagal. Cara yang kasar dah buat, cara yang lembut pun dah buat, tawaran yang mewah pun dah bagi, melakukan sekatan ekonomi, sekatan makanan kepada Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim pun dah dibuat. Kaum kerabat baginda di pulau pun dah dibuat tuan-tuan. Macam-macam cara yang mereka dah buat, tetapi mereka tetap gagal untuk menyekat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, subhanallahil azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tetapi sebelum itu tuan-tuan, sebelum sampai ke tahap yang akhir, mereka melancarkan satu gerakan di mana mereka akan mengazab, akan menyeksa sesiapa sahaja yang meluk Islam pada ketika itu. Lalu subhanallahil azim, di antara yang teruk dipukul dan diseksa pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tuan-tuan ditangkap oleh orang musyrikin Makkah, lalu dipukul dengan pukulan yang sangat teruk, sehingga kata ulama, sehingga tak dapat nak dibezakan mana satu hidung Sayyidina Abu Bakar pada mukanya. Sangat teruk pukulan yang dilakukan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terpaksa berada dalam rumahnya dalam satu tempoh yang lama tuan-tuan, sementara nak recover balik daripada kesakitan yang telah dialami oleh beliau. Begitu juga tuan-tuan golongan-golongan yang merupakan hamba kepada orang-orang kafir yang memeluk Islam, seumpama Hamamah, ibu kepada Bilal Al-Habashi. Begitu dengan Sayyidina Bilal Al-Habashi, diseksa oleh tuannya iaitu Umayyah, dengan diletakkan tuan-tuan
dibaringkan Bilal Habasyi di atas di atas padang pasir yang panas, lalu dihampapkan satu batu yang begitu besar, bongkar batu yang besar di atas dadanya. Subhanallahil azim. Akan tetapi tuan-tuan, Bilal Habasyi tetap istiqamah di atas agama Islam. Yang keluar daripada mulutnya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yani ahadun ahad artinya Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, dan Tuhan yang Esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lihat bagaimana tuan-tuan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pada zaman tersebut, walaupun mereka diancam bunuh, mereka diseksa, dipukul dengan begitu hebat, akan tetapi tuan-tuan, untuk mereka tinggalkan Islam dan kembali semula kepada agama yang kufur itu, tuan-tuan, tidak sekali-kali. Mereka lebih rela untuk diseksa sehingga mati daripada mereka kembali semula kepada agama yang sesat itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, beliau adalah di antara orang-orang yang kaya yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Lalu apabila beliau melihat golongan-golongan hamba ni yang beriman ni diseksa dengan begitu hebat, lalu beliau membeli hamba-hamba tersebut dan membebaskan hamba-hamba tersebut, sehingga orang kafir berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, engkau kami lihat telah menghabiskan duit yang begitu banyak untuk nak beli hamba-hamba ini, dan kamu bebaskan mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kalau kamu minta untuk aku bayar lebih daripada apa yang ada sekarang, aku akan bayar. Lihat betapa kuatnya, tuan-tuan, semangat ukhuwah Islamiyah yang terbentuk dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau begitu mencintai orang-orang yang beriman yang berada di sekeliling beliau, tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siksaan demi siksaan dilakukan, tuan-tuan, sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat yang disiksa pada ketika itu, tuan-tuan, meninggal dunia. Di antaranya, tuan-tuan, adalah ibu kepada Ammar bin Yasir. Ibu kepada Ammar bin Yasir, tuan-tuan, dipasung dua tangan dan dua kakinya, lalu ditusuk dengan senjata tajam, tuan-tuan, pada bahagian dadanya sehingga meninggal dunia. Dan ibu kepada Ammar bin Yasir merupakan syahidah yang pertama, wanita yang pertama syahid dalam Islam. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ammar bin Yasir, kemudian ibunya dan bapanya, tuan-tuan, disiksa dengan begitu hebat. Dan apabila Rasulullah SAW berjalan berhampiran dengan tempat di mana mereka disiksa, Rasulullah mendengar raungan mereka, jeritan mereka disebabkan kesakitan yang sedang mereka alami. Kata Rasulullah SAW, "Isbir ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya syurga telah dijanjikan bagi kalian. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan bagaimana dakwah Rasulullah ditentang dengan begitu hebat, tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tentangan tersebut menjadi lebih hebat setelah wafatnya Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Abu Talib, bapa saudara baginda SAW yang mempertahankan baginda SAW daripada kezaliman orang-orang kafir, itu dengan Sayyidah Khadijah, isteri baginda. Bila wafat dua orang ini, tuan-tuan, sekatan dan kezaliman yang dilakukan ke atas umat Islam makin hebat, tuan-tuan, sehingga mereka berani untuk menyakiti baginda SAW. Bila baginda berada di luar rumah, tuan-tuan, mereka meletakkan tanah di atas kepala baginda SAW.
Sehingga bila baginda masuk, baginda kembali semula ke rumahnya, anak perempuannya tuan-tuan melihat tanah penuh di atas kepala baginda SAW, dia menangis anak perempuannya. Tapi Rasulullah berkata, wahai anak perempuanku, jangan kamu menangis, karena sesungguhnya bapamu ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan umat Islam pada ketika itu, dan keadaan dakwah Rasul SAW ketika itu makin lama makin teruk disekat dan ditentang oleh orang-orang kafir. Sehingga tuan-tuan, kemuncaknya apa tuan-tuan? Kemuncaknya orang-orang kafir ni, pemuka-pemuka Quraisy, apabila mendapati bahawa semua plan yang mereka lakukan gagal untuk menyekat dakwah Rasulullah, mereka berhimpun di satu tempat di Darun Nadwah untuk mereka brainstorm, untuk mereka berbincang sesama mereka, apakah plan yang boleh mereka lakukan untuk mereka sekat terus, berhentikan terus dakwah Rasul SAW. Lalu ramailah yang datang daripada pemuka-pemuka Quraisy pada ketika itu tuan-tuan. Dan ketika itu juga tuan-tuan, iblis la'anatullah datang menjelma dalam bentuk seorang syekh dari Najd, memakai jubah dan kelumbung kepala tuan-tuan, kelumbung kepala, hadir dalam majlis, dalam perbincangan mereka itu. Semua cadangan yang dimajukan tuan-tuan pada malam tersebut dipintas oleh iblis. Sehinggalah satu cadangan yang dikemukakan oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, apa kata kalau kita tangkap Muhammad, dan setiap di kalangan kabilah kita masing-masing menghantar seorang pemuda yang paling gagah di kalangan mereka, diberikan pedang, lalu mereka berhimpun di sekeliling Muhammad, dan mereka memukul Muhammad, melipas Muhammad dengan lipasan pedang secara serentak. Maka tersebar darah Muhammad kepada setiap di kalangan mereka. Kalau begitu, Bani Abdi Manaf tidak akan mampu untuk menyerang kita semua. Itu tuan-tuan, plan yang cuba dicadangkan oleh Abu Jahal. Bila dicadangkan plan ini tuan-tuan, iblis lalu berkata, Hadha huwa, ini adalah cadangan yang paling bernas, ayo kita laksanakan. Lalu kesemua bersepakat tuan-tuan untuk laksanakan cadangan tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dalam masa yang sama tuan-tuan, Allah Ta'ala utuskan Sayyidina Jibril alaihissalam, yang merupakan guru kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala utuskan Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk apa tuan-tuan? Untuk mengkhabarkan kepada baginda dua perkara. Yang pertama, dikhabarkan kepada baginda secara detail, secara terperinci, kesemua perkara yang dibahaskan dalam perbahasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah di Darun Nadwah itu tuan-tuan, dan perancangan mereka tentang nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar yang kedua tuan-tuan, izin daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan sedang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dah disampaikan khabar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu di rumah baginda ada dua orang, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Ali. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku, dan selimutlah jasadmu dengan menggunakan selimutku yang berwarna hijau. Dan kamu jangan risau, kamu tidak akan diapa-apakan oleh golongan kafir. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan, Sayyidina Ali, betapa beliau berani tuan-tuan, dan beliau patuh kepada arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tahu bahawasanya Rasulullah adalah orang yang nombor satu paling dikehendaki oleh orang-orang kafir di Mekah. Dan kalau beliau mengganti tempat Rasul SAW, sudah tentu ada kemungkinan beliau akan mendapat mudarat, kemungkinan beliau akan dibunuh. Akan tetapi tuan-tuan, kesemua persepsi itu ditolak, dan beliau yakin dengan kalam Rasul SAW, di mana beliau tidak akan diapa-apakan dan tidak akan ditimpakan sebarang mudarat. Dan Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali,
Jangan lupa engkau tinggal untuk engkau kembalikan semula amanah-amanah yang telah dititipkan kepadaku kepada pemilik-pemilik amanah tersebut. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, orang kafir, walaupun mereka ini memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi tuan-tuan, dalam bab amanah ni tuan-tuan, mereka tak boleh nak nafikan. Jadi apabila mereka nak tinggalkan Mekah, nak pergi berdagang di luar Mekah, mereka akan titipkan, mereka akan tinggalkan harta mereka kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad jaga, walaupun mereka memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Ali supaya diserahkan semula amanah-amanah tersebut kepada tuan-tuannya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, dan ketika itu tuan-tuan, rumah baginda telah pun dikepung oleh pemuda-pemuda yang gagah, masing-masing bawa pedang yang tajam. Menunggu tuan-tuan, kalau Rasulullah keluar, pasti mereka akan menyerang Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tuan-tuan, tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda buka pintu rumah baginda, dan baginda ambil satu genggam daripada tanah tuan-tuan, dibacakan pada tanah tersebut surah Yasin, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9, yang berakhir pada kata fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Lalu dihembus pada tanah tersebut tuan-tuan. Baginda keluar daripada rumah baginda dalam keadaan tak ada seorang pun di kalangan pemuda-pemuda yang berkawal di rumah Rasulullah itu melihat Rasulullah SAW. Mereka sedar, mereka bukan tidur tuan-tuan. Mereka sedar dan mereka menunggu-nunggu keluarnya Rasulullah daripada rumah. Akan tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menutup, Allah Taala menghijab pandangan mereka, lalu tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melihat baginda SAW berjalan di hadapan mereka. Walaupun ketika itu mereka sedar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil Rasulullah berjalan di hadapan mereka itu, Rasulullah menaburkan tanah tadi ini di atas kepala mereka. Tuan-tuan, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Bila sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah kabarkan kepada Abu Bakar bahawa telah datang izin daripada Allah Taala untuk baginda berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, adakah engkau izinkan untuk aku menjadi peneman bagimu dalam permusafiranmu? Maka Rasulullah berikan izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dipersiapkan tuan-tuan, dipersiapkan perkakas-perkakas untuk mereka bermusafir pada malam tersebut. Bila dah siap tuan-tuan, bermulalah episod permusafiran baginda sallallahu alaihi wasallam, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Keesokan harinya tuan-tuan, ada di kalangan musyrikin Mekah yang lalu di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia lalu di depan rumah Rasulullah, melihat pemuda-pemuda tadi ni tuan-tuan masih lagi duk berjaga. Maka kata pemimpin, salah seorang pada pemuka Quraisy tadi tuan-tuan, berkata, apa yang kamu sedang tunggu sekarang? Kata mereka, kami sedang menunggu Muhammad. Kata orang tadi, ketahuilah bahawasanya Muhammad telah pun keluar meninggalkan rumahnya. Lalu mereka baru tersedar tuan-tuan, mereka terus masuk dalam rumah Rasulullah, pergi ke kamar Rasulullah, mendapati yang berbaring di atas tempat tidur Rasulullah adalah Sayyidina Ali, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tuan-tuan, apabila mereka melihat Sayyidina Ali, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang mengapa-apakan Sayyidina Ali. Tak ada seorang pun yang sentuh Sayyidina Ali pada ketika itu, tuan-tuan. Sama seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, bahawa Sayyidina Ali tidak akan ditimpa sebarang mudarat apabila beliau menggantikan tempat Rasulullah tidur di tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebar, kalau dalam bahasa kita tuan-tuan, viral pada ketika itu tuan-tuan, tentang
khabar bahwasanya Rasulullah telah pun meninggalkan kota Mekah. Lalu tuan-tuan, musyrikin Mekah jadi tak senang duduk. Lalu dikeluarkan satu bayan iklan tentang satu tawaran yang begitu hebat. Barang siapa yang berjaya membawa semula Nabi Muhammad ke Mekah, sama ada dalam keadaan hidup ataupun telah pun meninggal dunia, maka mereka akan dikurniakan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni tuan-tuan, ia satu tawaran yang lumayan pada hakikatnya. Kalau 100 ekor unta pada zaman dahulu tuan-tuan, macam kalau zaman kita sekarang ni lebih kurang macam 100 buah BMW. Siapa tak nak tuan-tuan? Semua nak. Jadi mereka masing-masing tuan-tuan berlumba-lumba. Yang muda-muda ni tuan-tuan berlumba-lumba untuk menjejaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tu mereka nak kejar, nak cuba dapatkan tawaran yang telah ditawarkan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tempat persinggahan yang pertama dalam hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Gua Thawr yang bertempat di Jabal Rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Gua Thawr ni tuan-tuan, subhanallah, dia satu gua yang dangkal pada hakikatnya. Dia tidaklah dalam. Yakni kalaulah dilihat dari arah bawah gua tersebut, maka nescaya akan kelihatan orang yang berada di dalam gua tersebut. Lalu bila sampai di depan gua itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, intazir huna." Tunggu di sini ya Rasulullah. Biar aku saja yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua ini. Karena kalau ada apa-apa mudarat dalam gua ini, biar aku dulu yang kena, bukan engkau ya Rasulullah. Lihat di sini tuan-tuan, kita melihat bagaimana perasaan cinta dan kasih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sangat-sangat hebat, sehingga beliau sanggup menjadikan diri beliau sebagai tebusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itulah tidak heran tuan-tuan, para ulama menceritakan dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam perjalanan itu tuan-tuan, kadang-kadang Sayyidina Ali berada di hadapan Rasulullah, kadang-kadang di belakangnya. Kadang-kadang Sayyidina Ali berada di kanan Rasulullah, dan kadang-kadang berada di kiri baginda. Duduk tak diam. Sehingga Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa dengan kamu ni? Sekejap aku lihat kamu berada di hadapanku, kadang-kadang kamu berada di belakangku. Kadang-kadang kamu berada di kanan, dan kadang-kadang kamu berada di kiriku." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, tak kala aku berada di kirimu, aku teringat boleh jadi nanti akan datang orang menyerang kamu dari arah kananmu. Maka bimbang dengan keselamatanmu, aku pun pergi ke arah kananmu. Dan apabila aku berada di kananmu, aku terbayang pula boleh jadi nanti ada orang serang kamu dari arah depan. Maka bimbang dengan keselamatanmu, maka aku pun pergi ke arah depanmu untuk mempertahankanmu. Dan sewaktu aku berada di hadapanmu, aku teringat pula boleh jadi nanti ada orang buat ambush, orang buat serang hendak dari arah belakangmu. Maka bimbang dengan keselamatanmu, maka aku pun pergi ke arah belakangmu untuk mempertahankanmu." Rasulullah tak minta tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar lakukan demikian. Itu dari Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan ini juga tuan-tuan menzahirkan betapa Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sangat-sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan beliau terhadap diri beliau sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua tersebut, ternyata ada banyak lubang dalam gua tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan Sayyidina Abu Bakar menggunakan pakaiannya tuan-tuan, dikoyak kemudian disumbat ke dalam lubang-lubang itu, sehinggalah tinggal hanya satu lubang saja tuan-tuan yang masih lagi tak ditutup. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu duduk berhampiran dengan lubang tersebut, dan disumbat lubang itu dengan kakinya sendiri.
Lalu dipanggil baginda SAW untuk masuk ke dalam gua tadi. Dan bila Rasulullah masuk dalam gua, Rasulullah tuan-tuan keletihan dan baginda nak berehat. Baginda meletakkan kepala baginda yang mulia di atas peha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan tertidur. Ketika mana baginda sedang tidur, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendapati ada seekor ular keluar daripada tempat di mana beliau sendal guna kaki tadi, tuan-tuan. Ular padang pasir ini, tuan-tuan, ular yang sangat berbisa. Lalu dipatuk kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sakitnya, tuan-tuan, tidak terperi, sangat-sangat sakit. Tetapi, tuan-tuan, disebabkan kasihnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, tak sanggup nak gerak Rasulullah, maka ditahan kesakitan itu bersorangan diri, sehingga tak mampu lagi, tuan-tuan, tak mampu lagi nak bendung kesakitan tersebut. Meleleh air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu menimpa wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi apabila saya jatuh menitik air mata dia kena pada wajah baginda, baginda tersedar. Lalu baginda bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma bika? Apa kena dengan kamu?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah pun dipatuk ular." Maka Rasulullah minta ditunjukkan di manakah tempat dipatuk itu. Maka dengan menggunakan air liur baginda yang mulia, baginda sapu pada bahagian yang dipatuk tadi, tuan-tuan. Dan ini satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu benda yang khusus kepada Rasulullah, tak boleh diamalkan oleh kita, tuan-tuan. Jangan pula kita duk cuba-cuba pula, kawan kena patuk ular, kita pergi selomo dengan liur kita, tuan-tuan. Satu cawan pun takkan tawar bisa tersebut. Tapi Rasulullah SAW, tuan-tuan, bila dilumurkan air liur Rasulullah yang penuh barakah itu pada kesan patukan tadi, serta-merta, tuan-tuan, serta-merta bisa tadi tawar dan hilang kesakitan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 2 ekor binatang. Yang pertama labah-labah betina. Labah-labah betina untuk membuat sarangnya, tuan-tuan, di muka gua tersebut. Dan Allah Ta'ala perintahkan juga burung merpati betina untuk mengeramkan bertelur dan mengeramkan telurnya di depan gua tersebut. Sehingga, tuan-tuan, kalau ada orang dari luar melihat gua tersebut dari luar, tuan-tuan, dia tak akan sangka bahawasanya ada orang dalam tu. Sebab apa? Melihat pintu gua tersebut ada sarang labah-labah yang tak terusik langsung, dan ada pula burung merpati liar yang sedang mengeramkan telur di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lalu gerakan mencari Rasulullah, menjejaki Rasulullah, tuan-tuan, dilakukan besar-besaran di kota Mekah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 orang di kalangan musyrikin Mekah, tuan-tuan, yang sampai di hadapan gua tempat Rasulullah bersembunyi dalam gua tersebut. Apabila mereka berada di hadapan gua itu, Sayyidina Abu Bakar perasan. Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang pada ketika itu, dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalaulah mereka tunduk dan mereka melihat ke dalam gua ini, maka nescaya mereka akan melihat kita, ya Rasulullah. Mereka akan nampak kita." Ketika itulah, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan kau bimbang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu kita dan akan mempertahankan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang seorang ni, tuan-tuan, yang sampai di hadapan gua tersebut berkata, "Aku yakin Muhammad ada dalam gua ini." Maka yang seorang lagi, tuan-tuan, kata, "Tak, mana boleh Muhammad ada dalam gua ni. Cuba kau tengok betul-betul pada gua ini,
Bila dia tengok tuan-tuan, ternyata ada sarang laba-laba dan ada burung merpati liar yang sedang mengeramkan telurnya. Maka dia kata, oh, ni kalau macam ni tak ada orang dalam gua ni, jom kita balik. Lalu tuan-tuan, mereka pun balik. Tak jadi tuan-tuan untuk nak tengok dalam gua tersebut. Subhanallahil-azim, kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan nabinya dan sahabat nabinya tersebut hanya dengan sesuatu yang sangat-sangat naif, yang sangat dhaif. Sarang laba-laba tuan-tuan. Dengan sarang laba-laba itu tuan-tuan, mereka Nabi Muhammad dan Abu Bakar terselamat. Sarang laba-laba ni tuan-tuan, kalau kita tiup gitu, pecah. Tapi dengan sarang laba-laba yang naif itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala pertahankan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kata para ulama, baginda SAW bermalam di gua tersebut selama 3 malam tuan-tuan. 3 malam Rasulullah bermalam di situ. Kemudian setelah itu baginda SAW meneruskan perjalanan. Baginda sampai pula di satu tempat, yang mana di tempat itu ada satu khaymah, Khaymah Ummu Ma'bad. Khaymah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, Masya Allah, beliau seorang wanita yang berumur. Ketika itu tuan-tuan, lakinya tak ada, lakinya keluar. Bila Rasulullah sampai di situ, Rasulullah nak berehat sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tanya, ada tak apa-apa yang boleh kami makan? Kata Ummu Ma'bad, tak ada. Ada tak apa-apa yang boleh kami minum? Maka kata Ummu Ma'bad, tak ada, sebab kawasan tu kemarau kita itu tuan-tuan. Kemudian Rasulullah tanya, itu apa? Rasulullah tunjukkan ke arah kambing. Kata Ummu Ma'bad, oh itu kambing saya. Kata Rasulullah, boleh tak kami minum susu daripada kambing tersebut? Maka kata Ummu Ma'bad, kambing itu dah setahun tak keluarkan susu sebab tak cukup makanan, kemarau yang panjang di sini. Maka kata Rasulullah, adakah kamu izinkan aku untuk aku pergi ke kambing tersebut dan mengusap bahagian belakang dan bahagian kantung susunya? Maka kata Ummu Ma'bad, silakan. Ummu Ma'bad ketika itu tak kenal lagi Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi ke kambing tersebut dengan menggunakan tangan baginda yang mulia, disapu, diusap pada bahagian belakang kambing tersebut tuan-tuan, dan disapu pula pada bahagian kantung susunya. Bila Rasulullah usap dengan tangan baginda yang mulia, serta merta tuan-tuan, kantung susu ni tadi tuan-tuan, dia kembung cekam. Dan kemudian Rasulullah memerah susu kambing tadi cukup untuk satu bejana. Kemudian diberikan kepada Ummu Ma'bad, minumlah kamu daripada susu ini. Kemudian diperah pula satu bejana tuan-tuan. Kemudian daripada bejana yang kedua ni tuan-tuan, Rasulullah minum dan Rasulullah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan yang lain yang turun hadis pada ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian setelah itu tuan-tuan diperah pula bejana yang seterusnya dan diserahkan kepada Ummu Ma'bad untuk ahli keluarga Ummu Ma'bad. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana barakahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Kalau kita fikir dari segi logik akal tuan-tuan, takkan boleh berlaku semikian. Akan tetapi Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa ke atas melakukan apa jua yang dikehendakinya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat lihat betapa barakahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan musyrikin Mekah yang berada di Mekah tuan-tuan, akhirnya mereka gagal untuk menjejaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mereka merancang sebelum itu tuan-tuan, mereka dah merancang macam-macam perancangan, tetapi Allah Ta'ala gagalkan ke semua perancangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah
wallahu khairul makirin. Mafhum daripada ayat ini tuan-tuan, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu dan membunuhmu dan mengusirmu dari Mekah, mereka menjalankan tipu daya dan Allah Ta'ala membalas mereka ke atas tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih berkuasa dalam menyampaikan kemudaratan di atas tipu daya mereka tersebut dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi tuan-tuan, ayat ini kita faham daripadanya bahawa orang-orang kafir merancang dengan perancangan-perancangan yang keji untuk memudaratkan Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Ta'ala menyekat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggagalkan kesemua perancangan keji mereka itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas perancangan keji mereka tersebut dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan keji mereka tersebut. Ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebahagian di kalangan manusia di luar sana mentafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang salah. Mereka kata orang-orang kafir merancang dengan perancangan yang keji, perancangan yang buruk terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga merancang, kata mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ini satu tafsiran yang salah. Salah tuan-tuan. Mengatakan Allah Ta'ala merancang dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik perancang, ini adalah satu ungkapan yang bercanggah dengan akidah Rasul SAW. Kerana merancang itu tuan-tuan, ia hanya layak untuk kita. Kenapa kita merancang? Kita merancang sebab kita tak tahu apakah yang akan berlaku pada waktu akan datang. Maka atas dasar itu kita merancang. Dan kita merancang disebabkan kita sedar kehendak kita tuan-tuan boleh jadi terlaksana dan boleh jadi tak terlaksana. Apa yang kita rancang tu boleh jadi berlaku dan boleh jadi tak berlaku. Sebab itulah kita ada plan A. Kalau tak jadi plan A, kita ada backup plan B. Kalau tak jadi plan B tuan-tuan, kita ada backup lagi plan C. Sebab kita tahu dan sedar bahawa apa yang kita kehendaki itu boleh jadi tak berlaku. Maka barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala merancang, seolah-olah tuan-tuan mereka mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jahil dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaknya boleh jadi berlaku dan boleh jadi tak berlaku. Wal'iyazu billahi min dzalik. Ini tuan-tuan adalah satu perkara yang boleh membatalkan iman seseorang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pengetahuannya meliputi akan segala sesuatu, dan Allah Ta'ala kehendaknya pasti dan pasti terlaksana. Kata-kata rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, justru apakah tafsiran yang betul terhadap ayat ini? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yani orang-orang musyrikin Makkah, mereka merancang dengan perancangan-perancangan yang keji untuk memudaratkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha berkuasa untuk menimpa, untuk membalas. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk membalas ke atas perancangan-perancangan keji yang mereka lakukan itu dengan balasan yang setimpal ke atas mereka. Itu tafsiran yang betul tuan-tuan. Bukan maksud di situ Allah Ta'ala merancang dan Allah Ta'ala ada sebagai perancang. Itu tafsiran yang salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, baginda SAW ada lagi kisah-kisah yang lain tuan-tuan dalam episod hijrah Rasulullah itu tuan-tuan, tapi kita ringkaskan sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian baginda sampai di satu kawasan tuan-tuan, di mana di situ ada sampai kabar kepada seorang lelaki tuan-tuan. Subhanallahil azim. Lelaki itu lelaki yang kafir, namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni tuan-tuan, subhanallahil azim, dia seorang yang kafir dan tak tahu macam mana tuan-tuan boleh sampai kabar kepadanya bahawa Rasulullah sedang berada di sekian-sekian tempat. Maka beliau dengan begitu, dengan pantas bergegas menaiki kuda, memacu kudanya dengan begitu pantas sehingga sampai ke tempat tersebut. Dan memang betul-betul baginda SAW berada di tempat tersebut. Maknanya tuan-tuan, di antara orang
kafir ni tuan-tuan, ada seorang orang kafir pada hakikatnya tuan-tuan yang berjaya bertemu dengan Rasulullah, yang berjaya menjejaki Rasulullah, iaitu Suraqah bin Malik. Maka ini satu peluang baginya, peluang untuk nak menangkap Rasulullah. Kalau tak dapat hidup pun dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan, apabila Suraqah tuan-tuan berada berhampiran dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sedar bahawasanya di belakang baginda ada Suraqah. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan serta merta bumi tuan-tuan menelan kaki kuda Suraqah ni tuan-tuan. Dia ditelan kakinya itu sampai perutnya berada di atas tanah. Kaki dah terposok dalam. Subhanallahil-azim. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Suraqah yang ketika itu ketakutan melihat perkara yang ajib, perkara luar biasa berlaku di hadapan dengan matanya sendiri, dan dia berlaku kepada dirinya sendiri. Bagaimana kuda yang ditunggangnya itu tiba-tiba ditelan bumi sehingga keparas perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kata Suraqah yang ketika itu dalam keadaan ketakutan, kata Suraqah kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, lepaskan aku. Kata Nabi Muhammad SAW, aku boleh lepaskan engkau tapi dengan syarat, jangan kau khabarkan kepada sesiapa pun tentang pertemuan kita. Lalu Suraqah bersetuju dengan syarat Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, maka bumi memuntahkan semula kaki kuda tadi tuan-tuan, dan akhirnya naik semula di atas permukaan tanah. Kemudian Suraqah meninggalkan baginda SAW dalam keadaan ketakutan, dan dikhabarkan tuan-tuan beberapa tahun setelah itu beliau memeluk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah teruskan perjalanan sehinggalah tuan-tuan, ni orang yang berada di Mekah, yang berada di Madinah Munawwarah ni tuan-tuan, tiap hari mereka pergi ke tempat yang bernama Saniyatul Wada'. Tempat yang bernama Saniyatul Wada', di mana tempat di situ tuan-tuan, di mana orang-orang Madinah akan menghantar tetamu-tetamu mereka sampai ke tempat tersebut, dan tempat itu adalah tempat perpisahan mereka dengan tetamu-tetamu mereka tersebut. Kalau dalam masa kita ni tuan-tuan, border lah, border bagi Madinah. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tiap-tiap hari tuan-tuan mereka pun akan pergi ke Saniyatul Wada' melihat adakah Rasulullah telah sampai ataupun belum. Sehinggalah tuan-tuan pada satu hari, subhanallahil-azim, mereka pergi ke Saniyatul Wada', tapi mereka tak nampak ada orang yang datang di situ. Maka mereka pun pergi semula, berpatah balik semula ke Madinah, dan tinggallah ada seorang tuan-tuan, orang Yahudi gitu, Yahudi yang berada di Madinah Munawwarah. Dia masih lagi berada di situ. Tiba-tiba dia melihat kelipat ada seorang yang sedang menunggang unta dan seorang lagi berjalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan bila melihat ternyata yang sedang berjalan itu tuan-tuan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dengan pantas tuan-tuan dia kembali semula ke Madinah. Madinah ketika itu namanya Yathrib. Lalu berkata, wahai penduduk Madinah sekalian, sahabat kalian yang kalian tunggu-tunggu dan kalian cintai tersebut telah pun sampai. Maka keluarlah kalian untuk kalian menyambut kedatangan. Maka tuan-tuan bersorak gembira orang-orang Madinah pada ketika itu tuan-tuan, dan mereka pergi ke Saniyatul Wada' untuk menyambut ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lisanul hal, suasana mereka yang sangat gembira menyambut kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah mereka mendendangkan satu qasidah yang biasa